Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada tuan-puan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini di SMB di dalam siri webinar Sembang-Sembang SMB. Saya Fauzila Binti Zaidi selaku moderator anda pada hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama dengan penceramah daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia untuk membincangkan penjimbatan dalam percukaian anda. So, sesiapa yang belum lagi menghantar borang percukaian anda untuk tahun 2021, bolehlah mendengar dan mengambil tips-tips yang berguna nanti yang akan disampaikan oleh penceramah kita pada hari ini. Sebelum saya teruskan dengan webinar kita pada hari ini, saya nak maklumkanlah sedikit makluman berkaitan dengan perjalanan program pada hari ini. Sekiranya tuan-puan dan puan-puan bersedia untuk mengemukakan soalan kepada penceramah kita pada hari ini, sila hantarkan di chat untuk aplikasi Zoom dan juga di FB Live di ruangan komen di FB Live. Penceramah kita akan menjawab soalan-soalan anda nanti sama ada secara terus di dalam chat ataupun di ruangan komen, ataupun kita akan kumpulkan soalan tuan-puan di akhir sesi nanti. Dan juga di akhir sesi nanti kita akan adakan sesi pop quiz sebanyak 3 soalan mudah yang akan dikemukakan dan tuan-tuan dan puan-puan perlu menjawab soalan-soalan tersebut dengan cepat dan pantas. Soalan-soalan tu bolehlah ditulis dalam sekaligus seperti ABC, BCA ataupun CBD. 20 pemenang akan dipilih pada hari ini 10 daripada aplikasi Zoom yang hadir di dalam aplikasi Zoom dan juga 10 lagi di dalam FB Live Anda boleh menjawab soalan-soalan tersebut di ruangan komen ataupun di ruangan chat Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Puan Nozarina Anwar selaku Eksekutif Hasil Kanan 1 yang telah bertugas selama 18 tahun di Lembaga Hasil Dalam Negeri dan kini bertugas di Cawangan Kuala Lumpur sebagai pengurus unit tunggakan hasil individu dan bayaran balik. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Puan Nozarina Anwar untuk memulakan sesi webinar Sembang-Sembang pada hari ini. Dipersilakan Puan Nozarina. Assalamualaikum. Dan selamat pagi semua. Memandangkan sesi webinar ini hanya satu komunikasi satu ni, saya tak nampak semua kan. Jadi saya harap semua boleh bagi feedback yang baik di ruangan chat. Mungkin saya boleh cuba dulu. Apa khabar semua? So kalau baik tekan 1. Terima kasih semua. Terima kasih kepada kita punya moderator. Terima kasih juga kepada ASNB untuk menjemput kami lah untuk berkongsi sedikit berkaitan dengan tips penjimatan cukai. So saya rasa kita boleh bermulalah. So pagi ni kasih jimat cukai. Pagi ni saya akan berkongsi sedikit dengan anda rahsia, tips macam mana nak menjimatkan cukai. Kita sebelum tu saya nak tahu saya punya audience ni dari background mana. Untuk yang ada bisnes, saya nak bagi tekan nombor 1. Untuk yang berdasarkan penggajian saja, boleh tekan nombor 2. Dan kalau ada kombinasi antara penggajian dan bisnes, boleh tekan nombor 3. Ada juga bisnes ya. Ada 1.5. Apa ke 1.5 tu? Tak apa. 1.5 tu adalah kombinasi antara penggajian dan bisnes ke? 3. So saya punya audience ni ada yang buat bisnes saja, ada yang penggajian saja dan ada yang kombinasi. Baik. Next. Manfaat cukai untuk kemakmuran bersama sebenarnya cukai yang dibayar kepada negara sebenarnya directly adalah untuk membiayai kos-kos pendidikan, pertanian, ekonomi pembangunan, nak buat jalan raya, semua tu duit
duit yang tuan-puan bayar tu adalah untuk membiayai program-program dalam negara kita lah. Okey, so okey, ini adalah antara kandungan saya punya presentation hari ini. Okey, seterusnya tips untuk menjadi pembayar cukai yang bijak. Okey, apa tanggungjawab sebagai pembayar cukai? Tanggungjawab sebagai pembayar cukai ialah melaporkan pendapatan tahunan dan mengira cukai dalam borang jata e-filing. Okey, ni masalah yang biasa dihadapi oleh pembayar cukai ialah bila dia potong PCB, majikan potong PCB, dia ingat dah potong PCB tu dia dah tak perlu report. Sebenarnya kena report sebab bila report majikan hanya potong base dia punya amount PCB yang sepatutnya layak dipotong. Jadi bila tuan-puan menghantar borang nyata tu, kita akan ada banyak pelepasan cukai yang boleh dituntut, which is tidak diambil kira lah. That's why kena hantar borang. Bila hantar borang tu barulah kita tahu boleh dapat pelepasan-pelepasan lain. Okey, tarikh akhir penghantar borang ni simple je. Ada dua je, sama ada 30 hari bulan 4 atau 30 bulan 6. Bagi 30 bulan 4 ni untuk yang ada bisnes. Okey, senang. 30 bulan 6 untuk yang ada bisnes, selain daripada tu 30 bulan 4. Okey, saya bagi tips lah. Kejap lagi kan ada kat ujung-ujung tu kan ada kuis, kod-kod lah masuk kuis kan. Dah tahu nak jawab. Okey, sorry. Okey. Okey, bayaran perlu dijelaskan pada atau tarikh akhir sebelum tarikh akhir penghantaran borang. Maknanya kalau dah kira-kira tu, kalau refund, kalau jadi bayaran balik tak apa. Okey, bayaran balik pun kena tahu. Bayaran balik biasanya akan dibayar dalam tempoh sebulan dari tarikh penghantaran kita hantar borang tu. So kalau dalam sebulan tu tak dapat bayaran balik, dan sabar dululah, ya. Okey, tapi kalau kita perlu bayar, maknanya ada lebihan cukai yang kita kena bayar sebelum tarikh tutup penghantaran borang. Maknanya 30 Jun tu kita kena hantar borang, sebelum 30 Jun tu kita kena selesaikan balance dia. Okey, semakkan. Okey, PCB, alamak. Sorry. Okey, PCB yang bulanan yang dipotong oleh majikan ni atau bayaran yang dijelaskan oleh pembayar cukai boleh disemak melalui e-ledger. Okey, yang ini nanti saya akan terangkan di akhir sesi taklimat nanti. Okey, di sini saya ada beberapa tips, ada 6 tips menjadi pembayar cukai yang bijak. Bagi pembayar cukai yang masih belum ada borang, ada akaun dengan lembaga hasil, dia boleh gunakan form CP600 atau daftar dekat online sajalah, e-daftar. Boleh masuk kita punya website hasil.gov.my. So daftar secara e-daftar, attach dokumen IC dengan sijil SSM. Okey, bagi pekerja, maknanya yang makan gaji, biasanya kalau nak tahu ada nombor cukai ke tak, hanya perlu tengok dekat penyata gaji saja. Kalau dah ada potongan PCB, maknanya dah kena hantarlah cukai. Ya? Okey. Untuk first time buat e-filing, kena ada nombor PIN e-filing. Untuk dapatkan nombor e-filing ni boleh apply juga online, boleh gunakan borang maklum balas pelanggan kat sini yang ada dekat skrin ni. Okey, boleh, tapi kena attach dengan beberapa dokumen lah. Okey. Kalau dokumen lengkap baru kita akan keluarkan e-PIN tu. Okey, e-PIN tu guna sekali, sebenarnya e-PIN ni guna sekali je. Nanti daripada e-PIN tu tuan-puan boleh jana password sendiri, ya. Okey, tips ketiga, dokumen lengkap. Okey, kalau untuk perniagaan, kena sediakan penyatu untung rugi, kedudukan kewangan dan aliran tunai perniagaan. Untuk yang makan gaji dia senang je, guna EA atau EC saja. Ambil total amount yang bawah tu. Okey. Kalau untuk faedah dan sewa pun guna penyata. Maknanya sewa yang kita terima, lepas tu kena tolak pelepas apa-apa yang kita boleh tuntut. Maknanya dah sediakan siap-siap dah penyata tu. Dengan resit-resit tuntutan pelepasan.
Ini dokumen-dokumen yang kita kena ada, sediakan sebelum kita buat e-filing. Okey, ni tadi saya dah bagi tahu lah tarikh-tarikh penting. Okey, 2 tarikh ni ingat. Tapi kalau selain daripada dia sebab kita ada borang lain, tapi saya rasa dekat sini ada BE dengan B. Yang lain ni saya rasa tak ada ni lah. Tapi dia sebenarnya tarikh akhir penghantaran tu dia tengok pada kita punya source of income. Okey. So nombor 5, pastikan pilih borang yang betul lah. Maknanya kalau penggajian tadi EBE. Dia 2 je sebenarnya, EBE atau EB. EB tu untuk perniagaan. Okay. Pembayaran kalau perlu bayar boleh guna FPX, maknanya boleh buat transfer kepada bank-bank yang biasa, bank-bank berikut lah. Kebanyakan bank dekat Malaysia ni boleh lah. Dan boleh juga guna kad kredit. Dan bayaran kalau melalui perbankan mudah alih hanya Bank Islam buat masa ni Okey. Itu tips yang tu. So, tata cara, sekarang kita pergi pada tata cara pembayaran untuk cukai pendapatan untuk pembayaran melalui FPX. Okey. Cari caranya. Okey, first pilih jenis pengenalan, IC ke, guna pasport ke, polis macam ni lah. Atau ada rujukan, boleh juga guna rujukan cukai, nombor SG. Okey, kedua, masukkan nombor pengenalan, IC ke, and then nombor 3, kod keselamatan, tekan submit. Okey, yang selalu jadi masalah dekat sini sebenarnya, pilih kod dan jenis bayaran. Kod dan jenis bayaran ni banyak, tapi sebenarnya ingat satu je. Kita pergi kat sini kita pilih 095. 095 ialah bayaran cukai pendapatan. Itu je, yang lain-lain tu banyak lah sebenarnya, ansuran lah apa semua. Tapi untuk pembayaran ni 095, bilangan ansuran tu 99. Dia biasa kalau nak bayar orang confuse dua benda ni, tak tahu nak pilih apa. Dan pastikan masuk tahun yang taksiran yang betul. Maknanya kalau untuk tahun 2021 lah. So klik hantar. Okey. Sebelum nak submit untuk yang ni, kena pastikan ni lah nama, nombor rujukan cukai, kod bayaran 095 tadi, tahun taksiran tu kena betul lah. Sebab kalau masuk 2022 nanti dia tak capture. Nanti akan ada masalah lah sikit nanti. Okey, bilangan ansuran, berapa total amount. Lepas tu kalau boleh masukkanlah email sendiri kan. So ada kopi kat kita. Dan kliklah butang hantar. Kemudian dia akan terus pergi ke ni lah bank. Bank yang kita pilih lah. Kita pilih dalam ni, skrin ni Maybank. So kita pilih Maybank. So kat sini masukkan lagi sekali email kita. Tekan setujulah. Okey. So dia akan masuk balik lah berapa amount yang tadi yang kita masukkan. Jadi kita klik dan seterusnya kita akan dapat receipt penerimaan bayaran tu. So sukses. Okey, receipt tu akan diterima lah. Dan ada chop macam ni lah. So selagi tak ada chop ni maknanya belum bayaran tu belum selesai lah. So samalah kalau hantar borang e-filing pun sama, ada chop ni. Kalau ada chop tu maknanya dah hantar lah Kalau tak, selagi tak ada chop tu dia belum diterima lagi. Okey, ni tips 7. Inilah kod bayaran yang banyak-banyak tu. Kita ambil yang nombor 5 tu. Bayaran cukai pendapatan tidak termasuk skim ansuran. Okey, seterusnya saya nak sentuh untuk pelepasan cukai tahun taksiran 2021. Saya nak ni tanya dulu, semua orang okey ke? Laju sangat ke? Macam mana? Okey. Okey. Faham kan? Okey, alright. Okey, kita teruskan dengan pelepasan cukai tahun taksiran 2021. Pelepasan cukai tahun taksiran 2021 ni pada saya sangat membantulah. Kalau dikira-kira
banyaklah daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Banyak juga pelepasan-pelepasan baru. So kita pergi go one by one. Kalau ada soalan boleh tanya dekat chat kat bawah tu lah. Okey. Ini pelepasan individu. Pelepasan individu ni semua orang dapat 9,000 setiap seorang. Okey. Untuk tahun 2021 ada yang baru ni 8,000 belanja rawatan perubatan keperluan khas dan penjagaan untuk ibu bapa. Ini perbelanjaan ni diberikan maknanya kalau contoh kita bawa ibu bapa kita pergi buat rawatan di hospital, so kita boleh claim. Macam biasalah, kena simpan ya. So kalau kata kita ada assign orang untuk jaga ibu bapa kita pun boleh claim. Okey. Maknanya kalau dia ada keperluan khas tu, macam kena beli barang-barang dia tu pun boleh claim. Itulah dapatkan receipt tu kena ada lah, kena simpan. So dan ada tambahan 6,000 lagi untuk memberi peralatan sokongan asas. Yang ini kepada diri sendiri, isteri ke, anak ke, dan ibu bapa yang OKU. Yang ini macam kena beli wheelchair ke, macam tu. So, ini boleh claim. Okey. Dan kalaulah individu tu dia sendiri kurang upaya, dia dapat 6,000. Kalau dia pilih report income tax ni bersama dengan isteri, dan isteri dia juga orang kurang upaya, dia dapat ekstra 5,000 lagi. Okey, dalam pelepasan cukai tahun taksiran 2021 juga ada dibenarkan pelepasan perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius ni 8,000 dan ni perbelanjaan rawatan kesuburan untuk diri sendiri dan pasangan untuk mendapatkan anak, dan termasuklah pemeriksaan perubatan penuh yang sebelum tahun-tahun ni dapat 500 tu, tapi tahun ni dibenarkan dengan ujian pengesanan COVID-19 yang RTK dengan PCR tu. So maknanya kan kita kena pergi klinik kan, yang itu boleh claim dalam ni. Okey. Kalau yang ini, kalau kita beli test kit pun boleh, tapi simpan resit okey. Next, gaya hidup. Yang ini memang tiap-tiap tahun pun dapat kan, 2,500. Okey, 2,500 ni pembelian bahan bacaan, komputer peribadi, telefon pintar, langganan internet, lepas tu peralatan sukan dan barang gimnasium. Tapi tahun ni ada extended jugalah untuk beli komputer peribadi lagi. Okey, memandangkan sekolah masih lagi PDR apa semua kan, so ada tambahan 2,500 juga. So ada top up lagi 500 lagi. Yang ini memang barulah untuk pelepasan tahun 2021. Dia ada tambahan gaya hidup, pembelian peralatan sukan, fee mana-mana fasiliti sukan, dan pendaftaran penyertaan pertandingan. Ini contoh kita masuk larian kan, larian ke yang online ke, boleh je as long as ada receipt atau apa-apa yang membuktikan kita ni, bukan apa-apa, memang receipt lah, kita bayar untuk sertai pertandingan-pertandingan tu kan, dan ke basikal ke, itu semua boleh claim. Okey. Next, pembelian peralatan penyusuan. Yang ni perempuan je boleh claim lelaki boleh claim kalau dia memilih bersamalah, tak siram sama. Dia belikan untuk wife dia, dan wife dia memang sebagai tak siram bersama, dia boleh lah claim. Okey. Anak dia mesti kurang daripada 2 tahun, boleh tuntut sekali je setiap 2 tahun. Okey, next, yang ini pelepasan cukai untuk penghantaran anak berumur 6 tahun ke bawah ke Taman Asuhan Kanak-kanak dan tadika yang berdaftar. Okey, ini 3,000. Okey, next, PTPTN, SSPN, simpanan ke
Simpanan Pendidikan Nasional, SSPN simpanan. Simpanan ni maksud dia hanya yang disimpan bagi sepanjang tahun tu. Maknanya kalau ada pengeluaran tu kita kena tolak siap-siap. Setahun kata simpan 3,000. Lepas tu tengah-tengah tahun keluarkan 500. So ujung tahun ada 2,500. So kena report yang 2,500 tu je. Okay, kena tolak yang kita dah keluarkan tu. Okay, next. Okay ke tu? Oh, okay. Okay. Saya pun perasan juga chat dihujani dengan soalan. Don't worry, saya ada tim yang saya ada sahabat saya kat sebelah ni, Polini, dia akan handle pertanyaan-pertanyaan tuan. Tak apa, tanya je. Okey je, banyak soalan tak dijawab. LHDN ada plan nak update sistem untuk upload receipt tak supaya memudahkan semua pembayar cukai sekarang musim banjir, takut receipt yang disimpan hanyut di Smart Tunnel. Satu suggestion yang baik, tapi saya rasa sebab kalau kita ikut kita punya act lah, dokumen disimpan oleh pembayar cukai. So kalau macam saya sendiri, saya pun bayar cukai kan. So apa saya buat, kalau dulu kita bila receipt tu, kalau especially yang dicetak melalui mesin yang cetak tu kan, nanti receipt tu nanti kelamaan tak payah tunggu setahun lah, memang dia akan hilang. So biasanya kita photostate, kita tampal satu kertas dan kita photostate supaya kita ada receipt lah. Tapi sekarang ni memandangkan dah ada kemudahan boleh upload dekat ni, biasa scan je. Dan sekarang ni kalau macam saya pun dah tak guna scan, saya guna handphone je. Handphone, scan, simpan. Boleh juga itu untuk simpanan. Sebab dokumen kena disimpan selama 7 tahun ya cik tuan-puan semua. For the time being kita tak ada, kita belum lagi lah ada tu, tapi insyaAllah in the future mungkin boleh. Okey, kita boleh claim 3,000 dalam pelepasan guna IC parents only. Oh tak ada, yang pelepasan yang tu dah tak ada tahun ni. Siapa tu? WB. Selain receipt apa option lain? Okey Cik Muhammad Suhaili, saya dah jawab tadi kan apa yang saya buat. Dan boleh juga dilaksanakan. Saya rasa lebih teratur pada saya bila saya buat macam tu, bila saya scan, saya simpan, buat dalam satu file. In fact macam isi dengan EA kita kan dapat melalui sekarang pun majikan pun dah tak keluarkan cetakan kan. Kita just save je dekat dalam satu folder dekat komputer kita. Buat satu folder untuk tahun 2021, so kita masukkan je semua dekat situ. Boleh buat, maknanya sama ada dalam komputer office, lepas tu kita boleh buat dalam komputer dan in the same time letak dalam kita punya hard disk. Supaya maknanya kalau komputer tu kaput pun dekat dalam hard disk ada macam tu. Okay. Right, sebenarnya saya nak nak bagi tempoh bertenang sikit dekat tim saya. Okay, next saya teruskan kepada ni lah, pelepasan cukai seterusnya ya. Okey, pelepasan cukai ni untuk bayaran alimoni kepada bekas isteri dan pasangan yang tak bekerja. Ni saya kata kalau dia isteri dia memilih taksiran bersama, dia boleh claim isteri dia juga 4,000. Kalau isteri tu OKU, boleh tambah lagi yang tadi tu 6,000. Okey, untuk anak, anak umur bawah 18 tahun tak berkahwin dan belajar sepenuh masa dapat pelepasan 2,000. Okey. Kalau anak tu belajar diploma ke atas, dia boleh claim 8,000. Okey, nanti ada soalan, puan, anak saya belajar kat matrik. Kalau matrik berapa ya? Okey, ada yang boleh jawab tak dekat tu? Kalau anak saya, dia cakap, puan, anak saya belajar matrik lah.
Pelepasan berapa saya dapat? Saya dapat 8,000 tak? Kali 2,000 saja. Betul Cik Muhammad Zanuri? Cik Yuk 2,000 je. Sebab dia dah mention kat situ 8,000 diploma kat atas. Kalau matrikulasi tu dia anggap sebagai macam persediaan. Dia belajar dalam 2021 sampai bulan April. Lepas tu dia grad. Jadi kena prorate? Tak adalah prorate. Dapat semua 8,000 tu. Ya, dia grad apa ni? Kalau dia grad dapat 8,000 semua. Tak. Okey. Grad degree. Dia kata diploma kat atas, degree ke nak ambil PhD semua 8,000. Lajunya. Okey. Saya teruskan ni ya. Okey. Anak kurang upaya. Okey, anak kurang upaya, kalau seorang anak kurang upaya 6,000. Kalau dia belajar dekat universiti, dia dapat tambahan 8,000. Okey? Banyak sikit lah dia kan, kos untuk dia. Next. Okey. Ini menarik juga. Okey. Untuk tahun-tahun sebelum ni, insurans nyawa dan KWSP, kita dapat 7,000. Okey. 3,000 terhad kepada insurans dan 4,000 terhad kepada KWSP. Okey. Alright. So untuk skim besaran swasta dan annuiti tertunda ni dipanjangkan sehingga tahun 2025 kalau tak silap saya. So boleh lagi dapat pelepasan 3,000. So ambillah kesempatan untuk ambil pelepasan ni. Okay. Selagi ditawarkan, kita ambil. Sebab dia memang boleh menjimatkan menjimatkan teks kita lah. So dia jadi simpanan kita untuk kita punya persaraan. In the same time, dia menjimatkan cukai kita. Jadilah pembayar cukai yang bijak. Okay. So next, untuk perkeso. Okay, perkeso ni maksimum 250, tapi biasanya maksimum yang biasa tiap-tiap tahun pun paling banyak 237. So kita letak 250 lah. So kita boleh claim up to 250. Okay. Seterusnya, ini insurans pendidikan dan perubatan. Yang ni kita dapat 3,000. Okay. So macam mana nak bezakan? Okay, insurans pendidikan dan perubatan dengan insurans nyawa. Betul? Yang itu soalan biasa yang selalu ditanya kat mana-mana pun. Yang ini, tuan-puan kena rujuk pada penyata insurans yang dikeluarkan oleh insurans provider masing-masing. Okay. Insurans provider ni biasa dalam penyata tu dia tulis tau insurans nyawa. Dia kalau dia memang ada lah. Kalau pendidikan dan perubatan ni dia direct je. Biasa insurans pendidikan perubatan ni confirm untuk budak anak-anak, biasa memang insurans pendidikan dan perubatan. Tapi sebenarnya kalau dalam dewasa, kalau kita ambil medical grad, dia pun ada juga perubatan ni. Okey, SSPN takaful consider bawah mana? Cik Faizan. Saya rasa SSPN takaful tu yang kena bayar ekstra RM10 tu Dia SSPN kot yang tu. Kalau yang tu kita bayar, kita akan ambil yang basic je. Macam saya ada, okey. Saya ada buat untuk anak saya seorang, sebulan 100. So patutnya setahun 1,200 lah kan. Tapi hanya dikira sebanyak 1,080. Dia sebulan saya rasa 80 cukup sebenarnya, dan insurans yang tu tak ni. Okey. Next, yuran pendidikan diri sendiri. Yuran pendidikan diri sendiri kalau kita ambil master ke, ambil
ambil PhD ke, so kita boleh claim lah. CJ tak boleh kalau ada CJ, tapi start 2021 kita boleh ambil macam program-program yang enrich kita punya knowledge, yang tu kita boleh claim. Boleh nanti masa isi borang boleh klik dekat kalau macam sekarang tak faham kan, dekat borang tu dia ada huruf I bulat. Okey, boleh tekan kat situ, nanti dia akan pop up apa dia punya kriteria yang boleh dan tak boleh tu. Itu lagi jelas lah kat situ sebenarnya apa yang boleh dituntut. So banyak I dekat setiap tu, so boleh klik kat situ dan nampak lagi ni. Perbelanjaan melancong dalam negara. Okey. Dapat 1,000. Dah habis. Sekejap saya tengok chat Perbelanjaan melancong termasuk kos communicate. Nak claim balik kampung. Tak boleh. Ini untuk pelancongan. Sebenarnya kan musim COVID ni, COVID dah 2 tahun kan. Maknanya kita sebenarnya nak galakkan orang pergi melancong untuk melancong dalam negara. Melanconglah dalam negara untuk jana pendapatan. Pelancongan. Itu sebenarnya. Alright. So ini tax kadar cukai untuk tahun 2021. Actually sebenarnya tak perlu pun, tak perlu tahu pun sebenarnya, sebab yang ini bila kita letak, kita masukkan amount dia akan total kekelip. Cuma saya nak bagi tahu untuk tahun 2021 ni sebenarnya kadar cukai ni telah diturunkan sebenarnya. Untuk setiap tax rate ni diturunkan. Antara range dia banyak lah. Saya nampak kenapa, sebab saya buat saya punya tax, saya cerita tentang ni saya lah, saya memang buat tax planning. Kita bukan nak lari pada cukai, kita kena jadi pembayar cukai yang bijak, kita buat tax planning. Jadi saya memang dah ada calculation. Saya tengok asal saya punya pengiraan cukai dengan pengiraan cukai yang bila saya submit amount dia lain, baru saya faham, tax rate tu berubah. Okay, so tax rate untuk tahun 2021 ni kurang daripada tahun 2020. So sebenarnya ada jimat kat situ, penjimatan di situ. Okay, di sini saya nak bercerita sedikit tentang kita punya MyTax yang baru ni. Dia single sign off untuk all service income tax, untuk all service lembaga hasil dalam negeri. Saya suka MyTax ni. Saya sendiri suka sebab pada saya dia sebagai kalau orang yang tak tahu apa-apa, maknanya layman, orang luar, dia sangat membantu untuk faham. Dalam satu skrin tu boleh tahu semua benda. Dia punya information memang sangat mudah, ringkas dan memudahkan untuk orang faham. Okay, contoh saya rasa saya tunjuk kat sini. Okay, ni layout dia. Maknanya kalau kita nak buat, kalau kita nak tengok semua perkhidmatan LHDN, dia ada kat easy hasil yang belah kiri ni, nampak tak? Perkhidmatan easy hasil kat situ adalah e-filing, dia ada pembayaran apa semua kat situ. Tekan je kat situ. Kat situ nak buat, kalau nak buat janji temu pun ada dekat situ. Okay. Kalau ada nak tanya soalan buka kat situ, kalau nak email pun ada kat situ. Okay, dekat sini, nampak dekat sini, ada dekat MyTax ni dia ada semua information yang boleh kita tengok sekali pandang je. Contoh kita ada terlebih bayar baki cukai, berapa yang telah diluluskan, maknanya lulus tapi tak bayar lagi. Lepas tu kita punya status borang yang kita hantar tahun-tahun lepas pun ada. Maknanya kalau katalah kat situ tiba-tiba status borang 2019 tak ada, maknanya tak hantar lah macam tu. So dengan satu ni je boleh nampak semua, dan kita pun kat situ ada kita punya tahun sebelum-sebelum ni, berapa cukai yang dibayar untuk tahun-tahun sebelum ni punya ni bayaran. Okey, ni seterusnya
saya sentuh sikit lah ni berkenaan dengan taksiran tadi saya ceritakan pasal pelepasan-pelepasan tu. Saya personally macam untuk taksiran bersama ni, kalau untuk membayar cukai tu, kalau suami dia tak bekerja ke atau isteri dia bekerja, okey pilih taksiran bersama ni. Cuma kalau suami isteri tu kerja, saya advise dilaporkan secara berasingan, sebab kalau lapor secara berasingan ni lagi untung sebenarnya, sebab masing-masing dapat pelepasan sendiri, masing-masing boleh claim kalau EPF tu masing-masing boleh claim maksimum yang dibenarkan dalam pelepasan macam tu kan. So kalau tapi bab anak tu kena discuss lah awak nak ambil berapa? Saya ambil 2, macam tu. Atau separuh-separuh pun boleh. Selalu yang jadi gaduh, dua-dua pun tak ada communication, jadi dua-dua pun nak pelepasan untuk anak yang sama kan. Okey. Kalau bujang duda, okey yang ni lah. Tapi saya secara roughly-nya saya nak ni lah untuk taksiran berasingan ni lah, untuk yang masing-masing bekerja tu Untuk yang taksiran bersama ni, yang ni kalau suami atau isteri tu tak kerja, dan kita boleh tuntut pelepasan untuk suami dan isteri kita. Macam tu. Okey. Sekarang ni border pun dah buka, kita dah boleh keluar negara. So yang ini tuan-puan sendiri boleh buat semakan lah dengan mengunjungi, ini adalah laman rasmi immigration boleh semak dekat ni. Selain daripada MyTax tu, boleh juga semak kat sini, sebab tak semestinya 5 kasih je yang blok tuan-puan keluar daripada negara. So yang ini adalah website immigration untuk buat semakan. Itu saja. Yang ini adalah kita punya call center hasil Careline punya call lah. Kalau tuan-puan nak call lah. Tapi pada saya boleh juga email lah. Pada saya email lebih mudah lah. Sebab since kita ada MyTax, kat situ tuan-puan boleh terus email kita dekat ruangan email tu. Okay, saya rasa saya dah habis cover saya punya taklimat hari ni. Tapi saya rasa saya nak tengok juga chat-chat yang ada ni. Macam mana nak tukar taksiran berasingan kepada bersama jika salah seorang tidak bekerja lagi? Oh, yang ini kena klik puan. Nanti page pertama tu kita kena, setiap tahun pun page tu dia memang kosong. Nanti puan kena klik je nak bersama ke atau nak berasingan. Dekat maklumat yang mula-mula tu, nama puan, nama IC, tarikh lahir, tarikh perkahwinan, dekat situ dia ada tanya. Taksiran apa? Bersama ke? Berasingan ke? Macam itulah. Pergi umrah boleh claim tax. Okey. Pergi umrah boleh claim tax. Dia ada pelepasan umrah 2 kali seumur hidup dekat lepas penginaan cukai. Dia dapat pelepasan cukai. Ada levy pelepasan cukai ada. 2 kali seumur hidup. Betul? 2 kali perjalanan seumur hidup. Syarat, tak ada syarat. Cuma syarat dia 2 kali je seumur hidup. Pasangan tidak bekerja, pilih taksiran diri sendiri, pasangan tiada pendapatan. Levy betul. Pasangan tidak bekerja. Isteri Cik Firman besar umur berapa? Jika ada pendapatan. Okey, selagi kena submit juga. Kalau katalah contoh kan, dalam tahun-tahun yang COVID ni kena berhenti kerja kan, so tak ada income. Jadi walaupun tahun tu tak bekerja, kena report juga. Kalau kosong-kosong lah, report. Just hantar borang tu. So untuk tahun tu ada record kosong.
tiada pendapatan. Mungkin untuk tahun 2021 tu cik diberhentikan. So tak ada pendapatan 2021. So report je kosong. So tahun 2022 ada dapat kerja baru. So dia dah ada income, report. Nanti yang 2021 tu kalau tak report dia jadi kosong kat situ. Nanti dia akan menjadi masalah lah di kemudian hari nanti. Kalau contoh nanti dah nak bersara nanti, tiba-tiba ada 1 tahun tak settle kan. Cik Mehmesh tadi saya ada beritahu berapa hari kita punya ni dalam masa 30 hari lah. Tapi biasanya awal. Cuma nak cakap dalam tempoh 30 hari lah. For EPF deduction, kalau auto deduction by company can claim the full amount. Tak, kalau EPF maksimum boleh claim 4,000 je. Tu siapa tadi? Cik Akmal. Cik Khalil, ada beza tak antara zakat wakaf dan tabung sumbangan? Mana lagi bagus penggunanya? Dia macam ni, kalau macam zakat tu kita bayar pada badan-badan yang diluluskan oleh kerajaan. Okay? Yang itu kita memang ada pelepasan. Kalau macam yang wakaf dan tabung sumbangan ni, dia wakaf dan tabung sumbangan yang ni biasanya dia tak ada kalau nak kata derma pun dia kena ada minta kena minta daripada income tax lah nombor pelepasan cukai tu. Sebenarnya kalau nak buat sumbangan dan tabung wakaf dan tabung sumbangan ni dia macam bayar sendiri-sendirilah. Nak dapat pelepasan cukai tu memang tak ada, saya boleh cakap. Kecuali dibayar kepada tempat zakat memang betul lah. Maksud saya macam bayar kepada zakat Selangor, zakat wilayah persekutuan, macam tu. Tapi kalau nak tahu, di zakat wilayah persekutuan sebenarnya dia ada sediakan wakaf juga tau. Wakaf tunai. Boleh buat juga kat situ. Wakaf tunai. Bukan zakat dia memang wakaf tunai. Ya, zakat boleh ditolak terus daripada zakat beza. Kalau orang tanya zakat dengan derma tu senang je. Zakat tu boleh tolak terus daripada pendapatan cukai. Kalau derma ditolak daripada pendapatan. Pendapatan masa kita masuk kat amount pendapatan tahunan tu, derma ditolak di situ. Maknanya dia tak direct ditolak lah. Tapi zakat lepas kira cukai, kalau zakat tu 10,000, 10,000 lah dapat. Kalau cukai kena bayar 20,000, terus tolak 10,000 tu. Macam tu. Zakat untuk declare termasuk semua jenis zakat ke macam emas? Ya. Semua jenis zakat. Tapi make sure bayar pada tahun 2021 ya. Walaupun saya mungkin kena mention macam ni lah. Kalau zakat tu nak bayar, kita hanya ambil receipt tu, kita ambil bayaran zakat yang dibayar dalam tahun 2021. Maknanya katalah cik bayar zakat emas ke EPF cik pada 1/1/2022 untuk tahun 2021 punya. Kita akan ambil tu sebagai bayaran pada tahun 2022. So make sure kalau nak bayar zakat tu, maknanya bayar zakat tu cash kan dekat kaunter tu, bayar sebelum 31/12/2021 macam tu. Dia ikut tarikh resit Kalau resit pembayaran atas nama isteri, suami boleh claim tak? Yang ni untuk pelepasan tengok pada dia punya, macam saya cakap tadilah. Pelepasan bersama ke berasingan. Kalau isteri ada pendapatan sendiri, dia report dekat dia punya sendiri, suami tak boleh claim lah. 2021 ada 2 employer. Previous employer ada tolak PCB, tapi current employer tak tolak PCB. If saya buat combined income, the HTN system able to kira prorate tax for my current employer. The system able to kira prorate tax.
Oh, memanglah kalau dalam satu tahun kalau kita bekerja dengan 4 ke 5 ke 2 ke 4 berapa banyak pun kita campur semua income, kita campur semua PCB. Report sekali. Report sekali nanti ada jawapan. Nanti itulah nanti kita masukkan sekali dah dalam pengiraan tu. Dekat bahagian pelaporan pendapatan tu pun dia ada tanya berapa penggajian untuk tahun berkaitan kan. Kalau ada satu penggajian, masuk satu. Cik Faizal Hazri, sumbangan derma kepada Masjid Tengah Bina Rumah Anak Yatim. Kalau dia tak ada, bukan resit rasmi, kalau dia tak ada dapat pelepasan daripada LHDN memang tak dapat. Bayar zakat 1000 PCB 837, kita dapat claim yang mana? Kita dapat claim zakat tu, tapi kita dapat 837 je refund. Anak tak masuk anak angkat, angkat mana soalan ni? Boleh dapat pelepasan untuk anak angkat yang masih belajar di universiti. Anak angkat tu dah diangkatkan tak? Kalau dia ada dokumen sah daripada JPN, jika ayah meninggal pada tahun 2021, masih perlu isi borang BE ke? Ya. Jika ya, bagaimana isi sebab tidak mempunyai akses untuk EBE ayah? Ini Cik Ahmad boleh communicate dengan majikan ayah lah. Yang ni nanti minta majikan bagi EA form ayah. Tapi yelah, masa dia meninggal tu pun sebenarnya majikan kena hantar SPC kepada kita, sijil penyelesaian cukai. So kalau ada cukai-cukai yang arwah hutang pada kita, sebenarnya dia kena selesaikan dulu sebelum dibayar apa-apa tunggakan gaji ke apa-apa kepada waris si mati. Oh, jika ayah tak bekerja dan bersara, kalau dia tak ada nombor income tax, tak apalah. Jika ayah tak bekerja dan bersara, saya rasa kalau lepas umur 60 tu, kalau dia memang tak bekerja, dia memang dah tak perlu report kalau dia tak ada apa-apa pendapatan lah. Sebab biasanya orang pesara ni, dia ada pendapatan lain, sewa macam tu. Sebab pendapatan selain perniagaan ni, dia ada kena tahu juga pendapatan selain perniagaan ni, selain daripada penggajian, dia ada faedah, dia ada sewa, biasa macam tu lah. Medical insurance anak-anak dan isteri boleh claim ke Puan? Boleh, Cik Azlan. Dengan syarat. Apa tu kalau tak siram bersama, boleh claim. Tapi dia terhad lah Keperluan khas dan penjaga ibu bapa. Penjaga tu submit resit rasmi dari mana-mana pusat perkhidmatan. Ya betul, betul. Kalau kita hantar ibu bapa kita sebulan, contoh sebulan kena bayar 1000 kan, dekat kita letak dekat rumah pusat penjagaan kan ada resit kita bayar tu, boleh claim, tak ada masalah, simpan resit Tapi kalau yang tu share adik-beradik itu kena ni lah kena bagi-bagilah yang tu. Pendapatan sewa tahun ni ada lagi tak insentif 50%? Tiada. Yang ini Cik Faizan yang ini untuk premis perniagaan ke? Tidak, untuk individu. Ya, individu untuk individu tak ada. Untuk potongan khas bagi pengurangan sewa kepada penyewa untuk perusahaan kecil dan sederhana sahaja. Insurans nyawa untuk anak tidak digunakan. Insurans nyawa untuk anak tidak digunakan. Untuk anak, insurans perubatan dan pendidikan sahaja. Okey, saya rasa okey. So saya rasa untuk yang last ni kami nak pasang satu video. Okey. Boleh terus tanya, nanti kami akan jawab di chat. Pendidikan anak saya si formulat periksa untuk ijazah tertangguh due to MCO pada tahun 2021 untuk forman. Boleh saya claim pelepasan? Boleh. Ada pembayaran ke? Pendidikan anak saya muat. Maaf, Cik WB muat tu
sebelum masuk degree ke? Ada pelepasan untuk test PCR COVID kan? Ya ada. Pelepasan untuk test PCR COVID kan Puan? Ada pelepasan tu boleh claim. Tu up to 1,000 tau. Okay. Okay, seterusnya saya mungkin saya boleh serahkan pada Puan Leni lah untuk terus Puan Fauzia untuk pop quiz. Okey, terima kasih kepada Puan Nozarina Anwar kerana sudi berkongsi dengan kita semua pada hari ini berkenaan dengan tips-tips untuk pelepasan percukaian. So banyak info-info menarik yang telah dikongsikan dan saya harap dapatlah orang kata tuan-puan dan puan-puan ambil sedikit tip-tip tersebut untuk diaplikasikan di borang cukai nanti. Okey, saya ada dapat sedikit poin yang penting kat sini yang saya ulang baliklah ya. Yang pertama, kita punya percukaian ni akan dihantar tarikh akhir adalah pada 30 April untuk pengajian dan 30 Jun untuk pengajian dan juga perniagaan ya. Kalau ada dua-dua, 30 Jun lah. Kalau ada satu je pengajian, tarikh hantar adalah pada 30 April ya, tarikh akhir ya. Dan yang terbaru sekali, RM500 pelepasan untuk sukan ya. Kalau ada yang masuk pertandingan berlarian virtual run, sekarang virtual run lah, kalau tahun lepas tu kan tak adalah pula, saya tak perasan lah pula yang fizikal kan. Boleh claim ya, boleh claim sehingga RM500 dan juga boleh claim juga peralatan-peralatan sukan yang telah kita beli pada tahun lepas ya. Dan juga pelancongan ya, pelancongan ni penting ya, siapa-siapa yang nak melancong, macam saya juga ada melancong pada tahun lepas, bolehlah simpan, boleh claim resit-resit anda sama ada masuk ke taman tema ataupun hotel. Okey. Sementara peserta-peserta menjawab soalan, kami ada sesi soal jawab lah. Kali ini saya akan menjemput Puan Leni Wirna binti Naharil Kardinal yang telah berkhidmat selama 15 tahun di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia dan kini bertugas di audit syarikat. So saya akan bertanya soalan ni kepada Puan Leni supaya kita ada banyak soalan yang di sini, tapi saya akan ambil lah beberapa, saya akan ambil beberapa soalan ya, sebab soalan bertalu-talu dan ada antara soalan yang telah dijawab oleh penceramah kita tadi. So kali ini kita akan minta Puan Leni untuk menjawab soalan-soalan yang akan dikemukakan nanti. Dia yang dibukakan ni ya. Soalan pertama ya. Sekejap, sebab ada juga yang telah dijawab oleh Puan Zarina. So saya cari soalan yang belum dijawab lagi ya. Okey, daripada Halil ya, daripada Halil. Jika kerja part time, ada bonus based on sale, gaji tak tetap, contoh insurans dan sebagainya, itu adalah kategori gaji atau perniagaan atau kedua-duanya sekali? Minta Puan Leni tolong jawab dan buka on video Puan Leni. Okey, selamat pagi. Okey, untuk soalan untuk yang mempunyai pendapatan part time, okey, contohnya ejen insurans ataupun Grab, seeloknya kita pembayar cukai itu galakkan untuk buat penyata. So maksudnya ada pendapatan part time gitu, so dia boleh tolak lagi dengan pelepasan perbelanjaan-perbelanjaan yang berkaitan dengan pendapatan diterima tu lah. Contohnya untuk ejen insurans, dia boleh claim dia punya pengangkutan dia, belanja kenderaan dia, tol semua. So dia boleh tolak atas pendapatan part time yang diterima tu lah. So itu di bawah kategori perniagaan.
So dia kena buat kerja apa? Kena buat kerja sikit lah. Dia kena buat dia punya penyata pengiraan dia, macam mana pengiraan dia untuk dapat untuk pendapatan perniagaan tu. Okay, so jawapan dia kena isi borang B. Okay, dia kena asingkan lah untuk kolom pengajian isi di bawah kolom pendapatan pengajian. Untuk yang pendapatan part time tadi masukkan dalam pendapatan perniagaan. Itu je. Okey, terima kasih Puan Lini. Harap Cik Khairin bolehlah berpuas hati dengan jawapan tersebut. Okey, soalan nombor 2 daripada FB Live daripada Putera Bos. Resit barang tu tahan seminggu je ke? Tahan seminggu je. Lepas tu warna hilang, macam mana nak buat pembuktian? Ni dia tanyalah macam mana nak buat pembuktian kalau resit barang tu hilang, dia punya tulisan dekat resit tu hilang. Mohon Encik Puan Lini tolong jawabkan soalan untuk Putera Bos ni. Okey, masalah resit ni dah banyak kali yang diutarakan pada lembaga hasil. Okey, untuk resit, kami galakkan pembayar cukai untuk scan. Sekarang dah canggih handphone masing-masing kan. So kita scan guna handphone, lepas tu kita simpan dalam komputer. Maknanya kita boleh upload ke, kita dalam cloud ke, OneDrive ke, ataupun simpan dalam komputer lah. Itu yang sebaiknya. Ataupun cara konvensional, photostat dulu, dan simpan dalam file. Itu je caranya. Okey, harap Cik Putera Bos ni fahamlah ya. Resit yang kita dapat tu kita terus upload dalam mana-mana cloud ke ataupun kita terus photostat. Okey. Daripada Encik Hafizah Hasif daripada FB Live. Bagi kategori pelepasan cukai di bawah kursus peningkatan kemahiran, kemajuan, adakah kursus hanya terhad yang tersenarai dalam Akta Pembangunan Kemahiran 2006? Under the Act stated sijil kemahiran, diploma kemahiran dan sebagainya. Bolehkah kursus course organised by professional body dikira untuk pelepasan cukai? Kursus by Bar Council, for example, or by SCCA, ICPA, MMC or international bodies. Banyak panjang soalan dia, harap Puan Lini fahamlah soalan dia tu. Okey, untuk kursus ni, untuk iuran pengajian sendiri ni, untuk kursus peningkatan ni memang kita terhad 1,000 tu untuk bidang yang kemahiran di iktiraf bawah ni lah, pembangunan kemahiran di bawah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 sahajalah. Kalau kursus-kursus lain tu di bawah yang 7,000 tu lah, contohnya untuk ijazah dan yang peringkat sarjana lah. Yang lain tu tidak termasuk. Okey. Okey, Cik Hafiz Hasid. Okey, seterusnya daripada Nur Lela binti Yusof. Ni pada FB Live juga ya. Kalau bayar zakat ASB tahun 2020 pada tahun 2021, boleh claim pelepasan tak untuk tahun 2021? Maksudnya tahun 2020 punya zakat dia baru bayar 2021, dia tak sempat claim untuk 2020 dan dia nak bayar tahun 2020 punya zakat tu tahun 2021, dia nak claim tahun 2021. Boleh ke? Kata Puan Nolela. Okey, bayaran untuk zakat kita ikut pada tarikh rizq zakat tu kita dibayar. Okey, bukan ikut nisab tahun tu lah zakat kita bayar tu. Mungkin nisab tu untuk tahun 2020 tapi kita bayar tahun 2021. So kita boleh claim untuk tahun 2021. Kita ikut tarikh rizq zakat. Okey, saya tak sure soalan ni telah dijawab oleh tidak. Daripada HMH ya. Boleh tak cadangkan pada manajemen KWSP supaya naikkan KWSP itu kepada 10K? Ni 4K ni sikit sangat lah dia tanya. Dia cakap lah sini 4K ni sikit cadangan sangat. Untuk naikkan pelepasan ni, tuan-puan boleh cadangkan untuk sebelum bajet nanti. Boleh cadangkan pada MOF lah untuk naikkan pelepasan ni. Kita LHDN cuma mengikut saja apa bajet yang diluluskan lah. Macam tu. Okey, harap saudari atau saudara MH ni faham dah ya. Kita kena cadangkan dekat bajet nanti ya. Okey. Ada lagi daripada Encik Hafiz Hasif lagi, dia kata, Puan, jika penjawat awal berpencen namun masih sukarela membuat potongan KWSP melebihi 7,000 setahun, adakah layak dapat pelepasan bersama insurans? Maksudnya dia lebih pada 4,000 lah sebab kita punya pelepasan 4,000 kan. Dia kata dia buat KWSP 7,000 setahun. Layakkah dia dapat pelepasan bersama insurans?
Okay, untuk penjawab awam, dia cuma boleh tolak untuk insurans nyawa saja. EPF tak ada. Tapi yang tadi soalan tu dia bersara ke bekerja lagi? Sebab selalunya bersara ni pendapatan dikecualikan cukai. Ini pejabat awam berpencen puan. Selalunya penjawab awam berpencen ni pendapatan dia tu dah dikecualikan cukai. Okey. Okey, Cik Hafiz, harap fahamlah, harap dapat sesuatu daripada Wali ni. Okey. Ini adalah ini untuk pembelajaran melancong pula daripada Joseph Justin. Dia kata list semua resit yang ada masa melancong tu kena ada ke, dia kata? Resit tu kita kena simpan lah. Cuma resit tu dia terhad pada bayaran penginapan ataupun bayaran fee masuk. Contohnya untuk taman tema lah. Kalau kita ada buat pembelian package pelancongan dengan ejen yang berdaftar, yang itu kita boleh claim untuk bayaran untuk kita punya pemandu pelancong, kita boleh claim makanan minuman dan pengangkutan juga. Tapi itu kena termasuk dalam package pelancongan. Kalau tak ada, cuma terhad kepada bayaran penginapan dengan bayaran fee masuk sahaja. Okey. Bermaksud tambang flight juga tak dapat lah puan kalau dia beli sendiri kan? Tak. Tidak. Ini ada soalan daripada Rosdi Abu, dia kata tambang flight juga termasuk ke tidak? Maksudnya jawapan daripada Puan Lin ni adalah tidak ya. Okey. Daripada M. Syarudin, dia kata salam, nak tanya kalau dalam EAT kita tak ada pemotongan teks, adakah kita masih kena buat submit e-filing pada tahun 20? Saya rasa ini dah dijawab oleh Puan Nozarina tadi. Jawapannya ya kan Puan Nozarina? Okey, minta maaf. Ni soalan yang paling hangat saya rasa sekarang ni. Daripada Encik Ahmad, apa yang menyebabkan LHDN membuat audit terhadap mana-mana pembayar cukai? Sebab saya pun dah terkena ni, membuat audit, audit filing ni. Kenapa kita terpilih antara ramai-ramai tu? Macam itulah maksud dia. Okey, setiap pembayar cukai kita punya sistem kita akan buat, dia ada untuk analisis risiko lah yang pembayar cukai yang kita akan pick untuk audit. Tapi kita punya ni semua pembayar cukai pasti akan mesti akan diaudit oleh HDN lah. So pastikan yang penting pelepasan yang kita claim tu kita ada resit dah. Itu saja. So kalau tak ada resit tak perlu risau kalau kena audit. Okey, maksudnya kalau kita kita kena audit cukai, kita kena perlu simpan resit-resit tu lah kan Puan? Supaya kita dapat submit masa dia tanya tu nanti. Itu yang terjadi pada saya jugalah. Okey, ada lagi satu soalan daripada Rosli bin Muhammad ya. Baru-baru ni saya dapat surat daripada LHDN minta salinan resit perubatan ibu bapa. Resit tu tiada dalam simpanan dah. Apa perlu saya buat? Please advise, dia kata. Okey, saya cadangkan kepada pembayar cukai, kepada tuan perempuan yang tak ada resit perubatan ni boleh balik pada hospital yang kita dapatkan rawatan untuk dapatkan resit balik. Sepatutnya boleh dapatlah. Sebab resit ni bayaran dia amount yang besar. So kalau kita tak kemukakan, nanti pelepasan ini akan ditarik balik. So kita akan terima taksiran tambahan lah. Itu satu kerugian. So saya pada yang tanya tadi, boleh pergi pada hospital kita terima rawatan tu, minta dia print semula. Kita kena usaha sikit lah untuk dapatkan resit tu. Okey, ni soalan last saya rasa. Sebab rasanya dia mungkin terlepas tadi. Dia kata macam mana nak dapatkan daripada Amir Zarif ya, daripada FB Live, macam mana nak dapatkan nombor PIN LHDN? Ni soalan yang terakhir lah. Okey, untuk dapatkan nombor PIN dia ada dua cara. Okey, satu yang paling mudah, pergi mana-mana cawangan LHDN yang terdekat. Okey, bawa IC, nanti akan pegawai LHDN akan bagi satu borang lah untuk permohonan nombor PIN. Okey, kaedah yang kedua, boleh mohon melalui online atau pergi kita punya laman web www.hasil.gov.my, pergi klik pada menu hubungi kami dan pergi pada maklum balas. Dekat situ cari menu untuk permohonan nombor PIN. Okay, dalam tu borang maklum balas tu ada dokumen yang perlu kita upload lah, iaitu kita punya IC dengan borang CP55D. Okay, semua tu ada dalam menu maklum balas nanti, permohonan nombor PIN. Nanti isi dan hantar
nanti pihak kita akan hantar melalui email nombor PIN tersebut. Okey. Okey, jelas ya Encik Amir Zarif. Ni salah satu, saya baru dapat satu last soalan, kemungkinan last lah ya. Daripada Syah dia tanya, saya diaudit dan diminta menyerahkan resit untuk tahun taksiran 2017. Ketika saya menyerahkan semua resit, LHDN assume untuk insurans perubatan anak dibayar oleh suami. Padahal suami tidak claim dalam borang BE-nya, insurans perubatan anak. Saya diminta menyerahkan pula pelan insurans pula, sedangkan ia bukanlah requirement LHDN. Saya telah menyerahkan salinan bil kad kredit kerana pembayaran insurans anak memang dibayar oleh saya. Itu pertanyaan sebenarnya. Ialah pertanyaan atau sila mohon Puan Leni menjawablah persoalan ni. Okey, dia pasal soalan ni. So saya nasihatkan untuk Puan Syah ni boleh email ataupun telefon dengan pegawai audit tersebut untuk berbincang lah. Sebab saya tak faham site pegawai penaksir tu kenapa dia tak terima resit-resit yang Puan ni dia claim lah. So boleh berbincang kenapa tak dibenarkan. Oleh atas nasihat Puan Leni, Puan Syah boleh pergi ke di mana cawangan-cawangan terdekat LHDN lah ya untuk bertanya. Dia kena pergi kat di mana cawangan dia file dia berdaftar. Di mana file yang didaftarkan ya untuk Puan Syah ni. Okey, harap Puan Syah dapatlah fahamlah dengan jelas persoalan yang ditanyakan tadi ya. So sebelum kita akhiri program kita, saya mempersilakan Puan Nozarina ataupun Puan Leni untuk memberi rumusan daripada kita punya sesi webinar pada hari ini. Dipersilakan Puan Nozarina. Okey, terima kasih sekali lagi. So saya harap semua dapat tak kurang banyak dapatlah informasi-informasi terbaru dan terkini mengenai pencukaian untuk 2021. Saya nak sikit masukkan untuk yang cerita pasal skamer-skamer. Saya nampak banyak juga yang tanya pasal skamer tu. Kalau dapat panggilan daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri, HQ lah mana-mana, saya rasa tak perlu layan call tu, cuma cakap saya akan ke kaunter untuk uruskan hal-hal pencukaian saya. Dan kalau rasa macam tak sedap hati sangat pun, kan tadi saya dah terangkan pasal MyTax, so gunakanlah MyTax tu untuk buat semakan. Kalau boleh terus, memang kalau weekend, especially weekend, kita memang tak kerja ya tuan-puan. Jadi kadang-kadang call tu masuk Sabtu Ahad tu tak perlu nak layan, boleh terus pergi kat situ, boleh email je kami di situ kalau untuk confirmation lah kan. Dekat situ pun semua, dekat MyTax tu semua ada. Kalau dia kata hutang 20,000, kalau kat situ tak ada tunggakan tu, tuan-puan tak perlu risau. Ya, so saya seru untuk semua pembayar cukai untuk lebih alert. Macam kalau ada masalah-masalah tahun-tahun lepas tu berkenaan resit apa semua, boleh start buat tahun ni lah. Kita ni bulan ni kita ada beli buku-buku anak, so resit-resit tu simpan. Kalau tak nak simpan, scan, simpan dekat iCloud ke macam tu lah. Start buat daripada sekarang dan buat sikit-sikit. Jangan tunggu nanti nak tahun depan baru nak start kumpulkan. Itulah kabut. So saya harap semua dapat manfaat daripada perkongsian kita hari ini, dan saya minta maaf kalau ada salah silap daripada pihak kami. Terima kasih ASN atas penganjuran taklimat pada pagi. Okey, terima kasih. Puan Leni ada apa-apa nak bagi tahu ke? Nak bagi tahu sebelum kita akhiri? Okey, daripada saya, sekarang ni dah hujung bulan 3, tarikh tutup pun nak dekat dah bulan April. So jangan buat last minute, buat e-filing mudah, cepat dan selamat. So nanti kalau buat cepat sekarang, so sempatlah untuk refund sebelum raya nanti. Okey, itu saja.
Okey, terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. So kita kena ingatlah ya, kita nak raya bulan 4 ni, bulan 5 kita raya. Sebelum raya kita pastikan kita hantar borang cukai kita ya sebelum 30 April 2022. Okey, terima kasih semua. Dan bagi pihak SMB kami memohon maaf di atas kekurangan yang berlaku sepanjang program dijalankan. So sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih semua.